yang menjadi sumber penyakit hati. Yang pertama iaitu keturunan. Kadang-kadang bukan keturunan hebat sangat pun, anak cikgu tu pun rasa lain macam dah. Anak imam, anak ustazah, anak ustaz, kadang tu sebab jadi isteri orang tu, suami orang tu, itu ujian yang berat sebenarnya. Jangan sampai kerana keturunan itu membuatkan kita jadi sombong dengan manusia yang lain. Kemudian yang kedua, kekuatan dan kekuasaan. Dalam rumah tangga siapa lagi kuat? Ibu ke ayah? Okey bang, kita tengok pendapat anak. Anak sokong siapa? Tiba-tiba anak semua sokong. Bang, tengok bang, anak-anak semua support saya. Tiba-tiba rasa sombong, rasa betul. Tak ada nak rujuk sebab apa, anak ni memanglah apa-apa mak dia contohnya. Kemudian, sebab bila sebut jangan tengok orang lain. Saya akan bimbang kalau kita baca sesuatu nampak orang lain. Kita kena nampak kita. Benda ni semua ada dalam hidup kita. Kemudian yang ketiga, kecantikan, keindahan. Rasa kita lebih cantik, lebih indah, kita lebih solid, kita lebih tinggi, kita lebih sempurna keindahan. Kita rasa sombong bila tengok orang lain. Kita jalan pun menebik dada, kita rasa orang perhati, orang puji. Na'udzubillah min zalik. Kemudian yang keempat, ilmu. Ilmu yang membuatkan kita ada penyakit hati. Lalu kita nampak alim ulama, orang yang pakar. Tak, tengok pada diri masing-masing ada ilmu masing-masing. Orang yang ada ilmu menanam, dia jadi sombong. Suami dia terlebih letak baja. Bang, tak boleh fikir kalau baja macam ni, ya Allah mati pokok ni bang. Bang, air tak boleh banyak macam ni bang. Dia punya tu dengan ilmu, dia ada ilmu pokok. Dia jadi sombong dengan ilmu tersebut. Tapi kalau tak ada sifat sombong, bang, sebenarnya tak boleh ni bang. Bukan dengan cara sombong. Orang ada ilmu karipap, dia makan karipap orang. Sekali masuk aku dah tahu apa yang kurang ni. Ni mesti terlebih air ni. Ni. Tapi kalau dia bukan sifat sombong dengan ilmu karipap dia kata, "Dek, kalau nak karipap sedap, buat macam ni. Ui, ni jadi rangup apa semua." Dia berkongsi ilmu tersebut. Betul ke tidak? Ilmu kecil ke, sikit ke, banyak ke, boleh buat orang tu jadi sombong. Masya Allah. Jangan tengok orang alim, orang yang banyak ilmu saja. Kadang dengan suami, "Bang, awak tak pergi dengar kuliah. Saya hari-hari kuliah tau. Apa yang saya cakap ni bukan saya, tapi Ustazah Asma yang cakap." Oh, guna nama Ustazah Asma lah pula. Dia rasa dia lebih baik. "Bang, bila awak nak berubah baca surah Al-Mulk ni bang? Saya ni nak masuk syurga dengan awak." Suami kalau pandai menjawab, "Awak confirm syurga ke?" Baru tahu. Allahu Akbar. Kemudian yang kelima, kuat ibadah ataupun warak, orang yang soleh. Kita bila berubah berhati-hati. Kadang zahir berubah, hati semakin jahat, hati semakin buruk. Baru seminggu pakai stokin, mata asyik tengok kaki orang. Ya Allah, ni AJK surau, bila nak pakai stokin? Patutnya berubah semakin baik, hati semakin baik. Tapi bila kita berubah jadi baik, tapi mata mencari-cari aib orang, maka ketahuilah saat itu sebenarnya kita sedang menzalimi diri kita sendiri. Masya Allah. Yang keenam, iaitu ramai pengikut dan kuat pengaruh. Antara AJK ni, yang ni ramai pengaruh ni, yang ni sokong saya. Kadang-kadang sebab ramai pengaruh, ramainya pengikut membuatkan seseorang itu berlaku zalim. Dia rasa bila ada sokongan yang ramai, dia rasa dia betul. Sebab apa? Orang yang betul adalah orang yang berfatwa, bertanya kepada Allah, merujuk kepada Al-Quran, merujuk kepada sunnah. Apa yang kau buat ni betul ke tak? Walaupun ramai sokongan, tapi bertentangan dengan Al-Quran dan sunnah, maka ia tetap tidak betul. Kena belajar bab penyakit hati ni. Sebab bila kita belajar apakah itu penyakit hati, baru kita kenal hati kita rupanya banyak penyakit.